Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to my channel. Kali ni, pada minggu ini saya Kamal Anas bin Kamal. Nombor matric I18203-246. Saya daripada Universiti Sultan Azlan Shah. Untuk subjek kali ni saya akan present kali ni tentang subjek KOM 6033, Management Information System. Jadi minggu ni saya akan berceritakan tentang chapter 8, Securing Information System. Jadi ini adalah mind map saya. Jadi kita akan tengok kepada subtopik saya minggu ini, subtopik 8.2, What is the business value of security and control? Apa maksud dia ni? Jadi what is the business value of security control? Jadi chapter subtopik ni kita akan terangkan kenapa security tentang data-data dalam company kita sangat penting. Okey, saya boleh bagikan kepada 3, iaitu aset individu, iaitu pekerja dalam sesebuah organisasi. Contohnya aset yang confidential information about individual tax, financial asset, medical record, dia punya background, biodata diri, semua syarikat perlu jaga. Kalau tidak, benda ni hilang, jadi dia akan membocorkan maklumat pekerja kita lah. Jadi yang kedua ialah corporate operation, syarikat. Kalau information contohnya macam trade secret, marketing strategy. Contoh kalau syarikat Apple, dia punya marketing strategy dia dibocorkan, dia punya plan untuk beberapa tahun dibocorkan. Mungkin syarikat lain akan meniru, syarikat lain akan lebih membuat dulu apa yang dirancang oleh Apple contohnya. Okey, yang ketiga ialah government system. Contoh government system termasuklah military, kementerian, semua. Jadi kalau terbocor information on weapon, intelligence operation and military target, jadi boleh menyebabkan perang ke apa ke. Jadi maklumat-maklumat ni kalau jatuh di tangan orang yang salah, maka maka dia boleh menjualnya, dia boleh membuatkan satu perkara yang tidak bagus. Contoh mungkin boleh menyebabkan perang kalau tentang mengakibatkan government system, military target ni semua. Jadi dia boleh menjual dengan harga yang tinggi maklumat-maklumat ini, sebab dia bukan perkara main-main. Jadi saya akan pergi kepada poin saya yang pertama. Poin saya yang pertama, legal and regulatory requirement for electronic record management. Apa tu? Keperluan undang-undang dan peraturan untuk elektronik pengurusan rekod. Jadi di Amerika Syarikat, dia syarikat kerajaan mereka memaksa syarikat mengambil sistem security dan kawalan yang lebih serius tentang maklumat tentang syarikat ni, sebab mereka adalah satu negara yang menjadi target negara-negara lain untuk mencuri maklumat mereka. Jadi setiap negara ada kementerian dia. Contoh di Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, mereka akan menetapkan akta-akta yang berkait rapat untuk menjaga maklumat-maklumat tentang information system. Jadi maksud mereka, jadi sekiranya anda bekerja di industri penjagaan kesihatan, syarikat anda perlu mematuhi Akta Kebolehpercayaan dan Accountability Insurans Kesihatan HIPAA tahun 1996. HIPAA menggariskan peraturan dan prosedur keselamatan dan privasi perubatan untuk memudahkan pentadbiran penagihan penjagaan keselamatan dan automasi. Jadi dia ikut kepada department kita masing-masing. Jadi kalau kita syarikat penjagaan atau syarikat industri, mereka ada perkhidmatan kewangan, mereka ada akta-akta mereka sendiri. Jadi saya akan pergi kepada poin yang kedua, Electronic Evidence and Computer Forensic. Apa itu bukti elektronik dan forensik komputer? Jadi bukti elektronik ni ia sangat membantu. Contohnya dalam mahkamah, bukti elektronik ni sangat membantu. Contohnya CCTV, footage dari kedai berlaku kecurian, footage daripada
traffic light jika anda berlaku apa-apa kemalangan, footage dari rumah, berlaku kecurian, kebakaran dan sebagainya. Apa itu forensik komputer? Jadi saya akan terangkan. Darsa penyimpanan dokumen elektronik yang berkesan memastikan bahawa elektronik, dokumen, email, rekod dan disusun dengan baik dan diakses dan tidak disimpan terlalu lama atau dibuang terlalu cepat. Ini bagi mengekalkan bukti yang berpotensi untuk forensik komputer. Forensik komputer ni adalah koleksi ilmiah, pemeriksaan, pengesahan, pemeliharaan dan analisis data yang disimpan atau diambil dari media penyimpanan komputer. Jadi seperti contoh saya tengok cerita NCIS, mereka satu kumpulan penyiasat. Jika berlaku ada apa-apa kebakaran atau kemalangan, kalau mereka akan jumpa komputer, mereka akan mendapatkan maklumat daripada CPU tu, komputer desktop tu. Daripada desktop itu, kalau berlaku kerosakan apa, forensik komputer ni akan cuba untuk dapatkan maklumat itu kembali supaya dapat mengekalkan sebagai bahan bukti di mahkamah. Itu saja maklumat saya bagi subtopik 8.2 ini dari saya, Kamal Anas bin Kamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.